Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Apa dia? Sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah ada 10. Dulu kita belajar sifat mazmumah. Ini kita belajar sifat-sifat mahmudah. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Taubat ni penting. Kenapa awal-awal sekali dibuatkan taubat? Sebab taubat ni ulama ada menyebutkan barang siapa tak taubat dia tak akan dapat maqam. Barang siapa tak dapat maqam dia tak akan dapat hal. Barang siapa tak dapat hal dia tak akan dapat martabat istiqamah. Ni susunan dia macam tu. Maqam, hal, istiqamah. Tapi anak kunci dia ialah daripada taubat. Kenapa perlu bertaubat? Masalah hati kita. Rohaniah kita ataupun hati kita ni terlampau banyak dengan dosa, dikelubungi dengan dosa. Rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala tak terbuka. Ma'rifat Allah taala tak bagi pada diri kita dengan sebab dosa tadi. Dosa ni yang menghijab diri kita daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Macam mana terhijab awal-awal kejadian kita? Betul tak? Awal-awal kejadian kita pada ketika di alam dzarri. Allah Taala tanya, "Alastu bi rabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu?" Semua rohaniah kita menjawab depan Allah Taala. Kata apa? Qalu bala syahidna. Berkata mereka itu bala, bahkan syahidna, kami menyaksikan ya Allah kamulah Tuhan kami. Kita bersaksi depan Allah Taala. Itu bermakna ketika itu kenal semua, hatta orang-orang kafir, rohaniah kafir kenal Allah Taala. Tapi bila Allah Taala masukkan roh kita tadi, diri kita yang sebenar tadi ke dalam jasad kita, habis. Kita dah lupa perjanjian. Itu satu sebab terlupa perjanjian. Lahir kita atas dunia. Lahir kita atas dunia, mak ayah kita layanlah kita macam-macam kehendak kita. Kita pun membesar ikut dan kita. Maksiat tu kita buat, maksiat ni kita buat. Makin lama makin jauh kita kepada Allah Taala. Sekarang kita belajar ni macam mana cara nak balik kepada Allah Taala, sebab umur kita ni tak panjang. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Kebiasaan umur umat aku antara 60 ke 70. Nabi kata, sepatutnya kita fikir macam mana aku nak balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Bukan dalam keadaan terhijab diri kita. Dalam keadaan ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat ni tak ada pada diri kita, yang ni dipanggillah kita ni dalam keadaan mahjub kepada Allah Ta'ala. Jalan dia untuk hijab diri kita ni hilang ialah dengan kita bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia, itu kaman la zambalah, seperti tiada dosa bagi dia. Kan? Seperti tak ada dosa. Contoh ada orang kisah yang disebutkan satu ketika dahulu, orang bunuh orang. Dia bunuh orang ni dah 99 orang dah. Kerja dia bunuh orang. Bunuh. Timbul terdetik di hati dia rasa nak bertaubat. Allah, aku silap. Di hati rasa nak bertaubat. Aku banyak sangat melakukan dosa. Jumpa seorang tok guru lah. Ni aku nak bertaubat. Apa kesalahan kamu? Aku bunuh orang, dia kata. 99 orang. Oh, 99 orang hang bunuh. Tak ada hang ni kira. Tok guru tu cerita macam tu. Hang dia kata tak boleh dah taubat, dia kata. Terlampau banyak hang bunuh orang. Dia bubuh tok guru tu mati. Dah kata tak boleh taubat. Dia jumpa seorang lagi. Dia kata boleh hang bertaubat. Tengok niat di hati nak bertaubat je. Tapi hang kena keluar daripada kawasan ni. Keluar daripada, pergi ke satu kawasan tu, lepas tu hang jangan balik ke sini dah. Hang taubat. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala terima taubat. Dia pun bergerak sampai satu tempat tu,
mati. Tak ada lagi nak istighfar lah, apa semua, dia tengah musafir. Hati ada rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak ada sampai ke tempat tu dia mati. Datang dua malaikat. Malaikat azab, malaikat rahmah. Berbalah. Malaikat azab kira nak azab je lah. Malaikat rahmah kira nak bagi dia masuk ke dalam syurga. Berbalah. Bila berbalah macam ni, Allah Ta'ala perintahkan ukur jarak dia dengan tempat tuju dia ni, dengan daripada tempat dia bertanya dengan tok guru tadi, mana lebih jauh atau mana lebih dekat, yang mana lebih jauh, yang mana lebih dekat. Ukur-ukur dekat kepada tempat yang dituju, jauh daripada tempat yang ditinggalkan. Dengan sebab ada niat di hati dia di situ nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ampunkan dosa dia. Faham? Itu penting. Jadi jalan kita ni apa dia? Sehari-hari kena ada tak mengucap istighfar. Cuba ulang tasbih kita, biji tasbih tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta ampun. Ya, kita pun tak tahu dosa-dosa kita. Bahkan kalau orang-orang sufi, tahu orang-orang sufi ni, yang hati kita lalai, kita sentiasa dalam keadaan dosa tak? Yang hati kita lalai daripada mengingati Allah Ta'ala, dah dia kata zambun kabirun, dosa yang besar. Nisbah orang-orang sufi. Kalau orang awam mungkin tak. Orang-orang awam, waktu bila kadang dia ingat Allah Ta'ala, tanya sembahyang ya, bila dia ingat Allah Ta'ala, itu pun sembahyang dia pun tak tahu macam mana. Kan? Jadi makna hari-hari kena ada minta ampun kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi kita tengok cara perbahasan dia. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan. Ini permulaan ataupun anak kunci. Permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Permulaan sekali itu kena taubat. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Tuah sekalian murid mana orang yang berkehendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia dengan bertaubat. Minta ampun kepada Allah Taala. Sunat malam-malam sebelum tidur tu buat sembahyang taubat 2 rakaat. Ya, sebelum tidur sunat buat sembahyang taubat 2 rakaat. Dosa yang sedar ke, dosa tak sedar ke, ya Allah aku minta ampun hari ini. Minta ampun kepadamu. Dan bahawasanya taubat itu wajib dengan bersegera daripada dosa. Taubat tu hukum dia wajib. Bila kita berdosa, melakukan dosa, wajib kita bertaubat dengan bersegera, sekalipun dosa kecil. Faham? Dosa kecil ya kita buat. Tengok aurat, bersangka jahat dengan orang, dosa kecil ya. Tapi kena taubat tak? Kena taubat. Supaya apa? Supaya bersih hati kita ni. Sebab rahsia Allah Ta'ala bila-bila masuk ke dalam hati kita. Hati yang bersih ada peluang rahsia Allah Ta'ala ada. Kalau hati kita kotor, rahsia Allah Ta'ala tak akan dapat. Bekas yang kotor. Dan melambatkan taubat itu. Hatta dia kata, ni kalau dalam kitab Paritul Paraid, 2 orang yang pergi mencuri. Ni 2 orang ni. Ni kena taubat ni, larang daripada buat maksiat, hang kena bertaubat daripada dosa mencuri. Jangan mencuri, haram. Dia kena larang kawan dia. Kawan dia pun kena larang kawan dia. Kalau dia tak larang, dosa lain Tuhan bagi. Lepas tu bersegera daripada bertaubat. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Sekalipun berpuluh-puluh tahun. Tu dosa zaman muda kita ni. Biasa taubat dah kata. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cuba muhasabah balik apa benda yang kita buat dulu. Tapi saya nak cerita ya, dosa-dosa yang dah lepas, besar ke, kecil ke, jangan cerita ke orang. Jangan suka bercerita dekat orang. Dengan sebab kita bercerita dekat orang, Allah Ta'ala payah nak ampunkan. Yang dah sudah-sudahlah. Dosa besar macam mana pun, sengap. Tutup cerita, minta ampun betul-betul kepada Allah Ta'ala. Kan? Dosa ni ada yang bersangkut paut dengan Allah, ada bersangkut paut dengan manusia. Kalau dosa yang bersangkut paut dengan manusia, minta maaf, minta halal.
walaupun atas jalan umum. Di sisi mazhab Syafi'i, dia kena terus terang ke cerita. Ni aku minta maaf kepada hang ya. Ada dosa-dosa aku. Dosa apa hang buat kat aku? Kena tanya. Aku ngumpat hang. Ngumpat hang kata macam tu, kata macam ni. Itu dah mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki, cukup hari raya kita bersalam, ni minta maaf ya zahir batin. Tak ada apa dah, kita kosong-kosong ya. Kita tahu dah kesalahan kita, tapi aku minta maaf ya. Kalau yang silap-silap dulu nak cerita pun tak ingat dah, dia kata. Contoh. Tak apa. Dalam mazhab Maliki boleh. Lebih baik kita buat mazhab Maliki lah. Buat cerita Syafi'i, hang kata apa kat aku? Kita cerita kata macam tu, kata haram haram hang kata aku. Jadi masalah ni. Jangan. Betul tak? Jadi mana walaupun walaupun benda tadi berpuluh-puluh tahun, jadi bermakna makin lama makin menebal dosa, makin menebal. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak taubat kepada Allah Ta'ala. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah satu pahaman yang diketuai oleh Wasil Ibnu Atta, yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Dia dosa tu macam tu jugalah. Dosa tu macam tu. Kalau dosa dia tinggalkan sembahyang waktu muda dulu, bermakna dosa tinggal sembahyang itulah. Allah Ta'ala tambah dosa tadi dengan sebab dia melambatkan taubat, bukan dengan sebab dia tak sembahyang tadi. Dia tak sembahyang satu waktu, contoh. Dia tinggalkan satu waktu. Satu waktu telah berdosa, tapi dengan perbuatan melambat-lambatkan qadha. Contoh, kalau sembahyang ditinggalkan dengan sengaja, kita lambat qadha, hukum berdosa. Tapi kalau bangun pagi tadi pukul 7.30 dah jam, Allah lewat, dia kata nak bersiap lagi, qadha petang nantilah. Atau sebelum sembahyang Jumaat ni saya qadha sembahyang, tak apa. Sebab tertinggal sembahyang tadi bukan dengan sengaja, dengan sebab tidur. Kan? Tapi kalau sengaja kita meninggalkan, dah terjaga dah, pukul 6 suku dah terjaga dah, dia tak bangkit, ini wajib qadha dengan segera. Kalau tak segera qadha, hukum berdosa. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat melambatkan itu, seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Dan berhajat ia kepada taubat daripada daripada maksiat melambatkan itu. Jadi mana kalau iktibar ahli sunnah wal jamaah, dosa itu satu je lah. Kalau dosa dipukul orang, satu dosa tu je lah dipukul orang. Tapi dengan sebab dia melambatkan taubat, dosa lain dia kena bertaubat atas kelambatan dia bertaubat. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, mana satu persatu dia ingat dosa-dosa dia tahu, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Kalau kita boleh ingat balik dosa zaman muda-muda dulu, benda aku buat, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa yang ni. Ingat balik dosa apa? Ya Allah ampunkanlah dosa ni. Dan tiada memadai oleh satu taubat sahaja. Ini tak cukup satu taubat. Jadi kena satu persatu. Tapi kalau kita tak ingat dah, cuba muhasabah diri kita balik. Ya, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Al-Ghafur, amat pengampun. Macam-macam ya kita. Waktu muda ni waktu cergas, waktu serba boleh semua. Kita dah berumur ni mula slow, mula fikir panjang. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Kalau tidak dah tua pun kadang tak sedar. Jadi mana kena taubat satu-satu ya? Kalau kita ingat atas jalan tafsil, tinggal puasa dulu ke. Dan jika tidak teringat ia akan tafsil, mana satu persatu segala dosa, maka hendaklah berkata ia, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala. Kalaulah ada dosa yang aku tak tahu, ya Allah, aku taubat, aku minta ampun, ya Allah tolong ampunkan. Ini bersih jiwa kita ya.
Itu yang kalau hari-hari orang istighfar, dia akan terubah nanti. Coba perbanyakkan istighfar. Baik itu mana-mana tarekat, kebanyakan tarekat ni istighfar, selawat dengan la ilaha illallah. 3 zikir ni tak tinggal lah. Coba perhati kebanyakan tarekat. Kenapa? Mesti istighfar mula-mula sekali. Istighfar tu untuk apa? Untuk membersihkan dalaman kita ni. Kalau dalaman kotor, selawatlah banyak kali. Kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah, dia tak dapat. Jadi jalan terbaik cuba kita perbanyakkan istighfar. Buat peringkat mula ni 300-400 kali ke, bukan teruk pun. Astaghfirullahalazim kan, astaghfirullahalazim. Cuba dalam masa kita istighfar tu muhasabah diri kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, dosa yang aku tak ketahui, dosa yang aku tahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah. Dosa itu akan menghijab diri kita. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat. Yang kita taubat kepada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dikira ibadat yang dijanjikan akan pahala kerananya. Yang kita istighfar pun boleh pahala. Dosa Allah Ta'ala hilangkan, pahala Allah Ta'ala berikan. Dosa ni berat. Di hari akhirat ni kadang-kadang kita ni muflis. Amalan ada tapi dosa tu ada. Nanti bila di hari akhirat nanti dosa-dosa tadi dia akan potong sana, potong sini amal kebajikan kita. Kalau ada lagi kebajikan, okey. Kalau dah tak ada kebajikan, itu masalah. Dan ada pun hilang seksa kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala juga. Jadi kalau kita dah bertaubat kepada Allah Ta'ala, besar mana dosa kita. Mereka syirik ya. Dosa syirik Allah Ta'ala tak ampun. Mereka kalau kita dah orang syirik dah murtad, masuk Islam balik, tak apa, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau dalam keadaan murtad dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ampunkan. Jadi seksaan tersebut kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi pandangan hati kita, kita belajar dalam ilmu, dalam tauhid, dalam mengaji hakikat, Allah Ta'ala bernama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Kalau nak lepas 100% daripada dosa, boleh tak kita ni? Tak boleh. Kita tak boleh nak lepas 100% daripada dosa dalam kehidupan kita. Itu yang dalam hikam ada sebut, keadaan manusia ni ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang sentiasa buat taat, tak biasa buat maksiat, Nabi dan Rasul. Dan orang yang sampai kepada martabat baqa' billah. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Nak kata orang yang sampai martabat baqa' billah pun kita tak berani kata. Okay. Golongan yang kedua, orang yang buat taat tapi kadang-kadang berlaku juga maksiat pada diri dia. Bila berlaku maksiat, terdetik di hati dia rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ulama kata, 2 golongan ni golongan yang bertuah. Standard tak kita? Standard tak kita? Kita bukan plastik. Kadang-kadang ada perasaan, cuba elak sedaya upaya, kadang-kadang jadi juga dosa. Dosa macam mana? Kalau dalam rumah pun kadang dengan isteri pun cakap kasar. Contoh, terguris dah hati dia. Terguris hati dia. Ya, yang kita mengguris hati orang ni dosa lah tu. Dosa. Sebab apa? Sebab kita tak menjaga perasaan orang lain. Mana harga diri? Wa hifdzu dinin summa nafsil man nasaba misluha wa irdun qad wajib. Wajib kita menjaga marwah, harga diri orang lain. Orang lain pada perasaan. Ya. Nampak tak? Itu dosa yang kadang kita tak sedar. Lepas tu kita minta ampun lah, minta maaf. Yang ni biasa. Yang kita takut yang ketiga ni. Allah Ta'ala lorongkan seseorang tu buat dosa, dia hadap-hadap buat dosa, bojo lalu melintang patah. Dia tak ada apa dah, dia kira hadap dosa, dia seronok buat dosa. Dia tak fikir doa tak dia rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ni makhluk yang Allah Ta'ala singkirkan. Ini na'udzubillah. Kita pun tak nak macam ni. Dia kena jaga diri kita. Kalau boleh elaklah. Tapi kalau berlaku juga, cepat-cepat kita bertaubat. Jadi mana kalau nak lepas daripada seksaan tu, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting
ada taubat dalam kehidupan kita. Istighfar sehari-hari. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin, artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Kalau kita banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Oh, kalau Allah Ta'ala kasih, orang yang kasih ni mana dia, kalau yang kasih ni mana dia berlebih kurang ya? Kan? Dia berlebih kurang. Kalau dah Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala akan berlebih kurang dengan kita. Kita kasih dengan anak kita, kesalahan kadang-kadang tu ada kesalahan dia, tapi sebab perasaan sayang tu lebih, yang kadang kesalahan sikit kita maafkan ya. Dan firman Allah Ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, artinya dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hai sekalian yang beriman. Taubatlah, ajak hari-hari. Cuba kalau jadikan istiqamah ni terbaiklah kan. Lepas sembahyang ni sebelum tidur lah. Sebelum tidur, lepas sembahyang witir ke. Tapi biasa orang buat sebelum tidur. Kalau zaman mengaji di Yaman tu, pelajar sebelum tidur masing-masing ambil wuduk, sembahyang. Istighfar lah, kalau sembahyang tu berdoa, istighfar barang 100 kali ke apa ke. Lepas tu baru kita tidur. Kalau jadikan amalan istiqamah macam tu, itu yang terbaik lah kalau kita boleh buat. Saya buat tu supaya istiqamah amalan tu. Dan sabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Artinya orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Ini dalil-dalil dia. Ini saranan untuk kita bertaubat. Dosa besar mana pun kita buat, kalau kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaman la dzambalah, seperti orang yang tak ada dosa. Dan sabda Nabi lagi, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Allahu akbar. Nabi Muhammad pun 100 kali ya. Tengok. Hai yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku taubat kepadanya, kepada Allah, pada satu hari 100 kali. Setara Nabi 100 kali. Kita banyak kali. Kita banyak mana katanya? Patutnya kita kena lebih. Yang Nabi itu maksum, yang Nabi itu kekasih Allah. Dia pun istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Kita sepatutnya lebih daripada itu. Baru bercahaya. Baru amalan kita ada terkesan. Ada terkesan dalam diri kita. Ikut amalan apa? Insya-Allah. Kan? Takut amalan kita tak terkesan dalam diri kita. Kekuatan nak beramal tak ada. Wallahu alam kan, cerita sebenarnya saya tak tahulah mana di Temuh Perak dulu ada perempuan mati. Perempuan mati, bila mati keluar buih air. Anak dia sapu. Keluar lagi anak dia sapu. Keluar sapu. Kapas yang banyak tu disimpan dalam laci. Sibuk kalut kan nak ambil banyak kapas tu. Balik urusan jenazah, dia tercium bau-bau yang luar biasa. Luar biasa bau-bau. Nak kata bau macam mana saya pun tak tahulah, tapi bau luar biasa. Cari-cari bau ni. Akhir buka laci tadi. Buka laci tu, bau datang dari kapas. Air yang melekat air yang keluar pada mulut perempuan tadi tu. Mak budak tu. Tengok amalan ni terkesan dalam diri dia. Itu tanda bersih hati dia. Apa amalan dia? Doa haikal tu. Bismillah 5. Wa'izu nafsi billahil aliyil azim. Ada ayat kan? Tengok dalam Majmu' Syarif belah belakang sekali tu. Mak dia mengamal tu ya. Hari-hari doa haikal mesti baca. Istiqamah. Tuhan tunjuk atas dunia. Kan? Perempuan. Alamat baik tu. Luar biasa bau. Ini kalau keluar daripada perut. Biasa busuk dah air tu. Confirm busuk. Tapi yang ni tak busuk. Wangi tu keluar habis satu rumah ni. Belah Temuh Perak orang Jawa. Belah Temuh Perak. Amalan ni doa haikal lah. Kenapa amalan terkesan pada diri dia? Ya dengan taubat, dia dengan kita minta ampun pada Allah Taala ni supaya apa? Supaya rahsia Allah Taala terbuka dalam diri kita, ya, bersih diri kita,
amalan yang kita buat tu terkesan pada diri kita. Ini banyak-banyak amalan pun kadang tak terkesan pada diri kita. Ini cara nak beramal. Okey, jadi kita tengok sabda Nabi 100 kali. Dan sabda Nabi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugharghira. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala maha mulia lagi maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada halkum ghargharah. Ni ghargharah sini. Ada lubang kan, bawah halkum kita ada lubang ni. Ni. Kalau roh dah sampai ke sini, taubat tak terima dah. Kita pun tak tahu perjalanan roh kita ni macam mana. Kita nak mati bila pun kita tak tahu. Kan? Mati dalam keadaan berdosa, mati dalam keadaan terhijab kita kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya, kalau terhijab Allah Ta'ala bagi bantuan tak apa. Takut-takut dengan hijab tersebut Allah Ta'ala elak kita, Allah Ta'ala buat tak tahu kita. Na'udzubillah. Yang ni ketika tu iblis ambil peluang menyesatkan kita. Saat yang paling genting sekali, penentu sama ada kita ahli sa'adah atau ahli syaqawah, orang yang bertuah ataupun orang yang celaka, antara dua. Itu penentu dia. Jadi sebelum roh sampai ke ghargharah ni lubang bawah ni, hari-hari kita pun tak tahu. Jadi kalau macam tu hari-harilah istighfar. Paling-paling tidak 100 kali ke astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ringkas-ringkas tak apa, tak usah panjang-panjang. Anda buat panjang-panjang istighfar panjang-panjang kita letih. Kan? Ambil yang ringkas. Hayati zikir tersebut. Dan sabda Nabi, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya, barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, mana tenggelam matahari, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Jadi peluang sentiasa terbuka untuk kita apabila kita melakukan kesalahan, taubat betul-betul kepada Allah Ta'ala. Minta, ya Allah terimalah taubat aku, ya Allah terimalah taubat aku. Ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lughah, mana pada bahasa, kembali dan pulang. Pulang balik kepada asal kita. Asal fitrah. Kan? Fitrah kita, asal kita semua mengenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Ketika itu tak ada hijab. Tak ada hijab lagi. Tapi bila roh masuk ke dalam jasad, kita ada nafsu. Nafsu terhijab dengan tubuh, terhijab dengan nafsu, dengan dosa maksiat lagi. Berapa kali hijab banyak yang berlaku dalam diri kita ni, na'udzubillah. Tapi nak elak, nak buang tak boleh tu. Buang mati sampai ke kita. Nafsu nak buang boleh nafsu. Nafsu ni kena didik. Aku nak buang nafsu macam mana? Minum racun. Minum racun mati ke kita. Dia tak boleh. Tapi kena didik, kena belajar. Dan pada syarak, ni pada syarak taubat tu benda apa? Barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Mesti ada 3 rukun. Bila kita nak bertaubat, yang pertama menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah. Menyesal dalam hati kita ada penyesalan kerana Allah, bukan kerana lain. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Dulu minum arak banyak-banyak. Doktor kata tak boleh dah minum arak ni, kalau minum arak mati. Allah, dia kata aku berhentilah minum arak. Taubat ke? Menyesal aku minum arak. Taubat ke tu? Tak. Boleh pahala ke berhenti minum arak tu? Tak boleh pahala. Tapi kalau dia pandang, oh ini perintah Allah Ta'ala, larangan Allah, jangan minum arak. Oh, aku kena berhenti. Menyesal aku minum arak atas kejahilan, ikut hawa nafsu. Dia pun bertaubat. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal, atau menyesal ia tiada kerana Allah, seperti menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Macam saya sebut tadi lah. Dia minum arak, tiba-tiba sakit. Menyesal aku minum arak banyak-banyak. Menyesal macam ni tak dipanggil taubat. Dia kena menyesal kerana Allah Ta'ala. Itu. Jadi otak kita berjalan tu, kita fikir apa maksiat-maksiat yang kita lakukan, kita menyesal dalam hati kita. Supaya bersih diri kita ni, balik bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersinar-sinar. Dan yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya.
kena berhenti. Berhenti daripada melakukan maksiat. Sambil mengumpat mulut kata astaghfirullahalazim juga. Astaghfirullahalazim kata. Tapi sama ngumpat orang juga. Itu tak jadi kerja. Kena berhenti terus. Tengah-tengah buat maksiat, stop. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggal ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Apa ayat dia? Maka tiada sah taubat mereka yang meninggal ia maksiat yang taubat ia daripadanya. Kena kait tu ayat tak jelas tu. Mana kalau tiada sah taubat mereka yang meninggalkan, bukan meninggalkan, yang tidak meninggalkan ya. Itu betul-betul. Itu betul-betul. Ayat tergantung. Yang tidak meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Dia kena tinggalkan, berhenti daripada maksiat. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Teringat di hati kita, jangan ada fikir nak kembali mengerjakan maksiat. Ni time sakit, terfikir nak berhenti Ustaz. Ke depan nak fikir nak buat lagi maksiat. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Kalau masih lagi ada angan-angan nak buat maksiat tu, taubat tak diterima. Jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Ini masalah taubat yang kita belajar tadi. Syarat taubat apa? Pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bercita-cita. Itu apa dia? Jika maksiat itu tidak meninggalkan fardu. Kalau meninggalkan fardu, dulu sembahyang biasa tinggal. Ingat tak berapa waktu sembahyang tinggalkan? Dia kata daripada umur sekian sampai umur sekian. Berapa tahun? 2 tahun contoh dia. Kena qadha balik. Jangan kita sibuk mengerjakan benda-benda sunat sedangkan masih lagi ada fardu yang perlu diqadhakan. Kena qadha tu benda-benda fardu tu. Dia tak lepas. Setakat menyesal, setakat azam tak nak buat dah, setakat kita kata tinggal maksiat tersebut, tak boleh. Kalau benda fardu wajib qadha dan jangan sibukkan diri dengan benda-benda yang sunat. Tak boleh kita sibukkan diri. Ya. Okey. Okey, mana sebahagian ulama kata tak boleh. Tapi mana kalau nak buat juga, mana qadha dah. Lepas tu kita nak buat sunat, buat pila. Kita buat dalam contoh qadha dia, lepas sembahyang subuh aku qadha sembahyang subuh, lepas sembahyang zuhur qadha sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar qadha sembahyang asar. Dia qadha lepas sembahyang waktu tahrim tak apa, tak ada masalah. Dia tak dosa. Buat macam tu. Dalam masa sama juga buat sunat. Tapi jangan pulun-pulun sunat sampai qadha pun terlepas. Malam buat sejam sembahyang sunat. Patutnya sejam tu qadha. Itu lebih baik untuk kita. Buat-buat sunat lebih kurang tu bolehlah. Sebahagian ulama kata tak boleh langsung. Kena qadha dulu baru kita boleh buat sunat-sunat ni. Dan tiada bergantung dengan manusia. Ni syarat taubat, 3 rukun taubat yang kita belajar tadi, benda dosa yang tak bersangkut paut dengan manusia. Adapun jika ada dosa itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqadhakan segala fardu yang luput. Kena qadha fardu yang luput tu. Dia mesti ada. Kita kan semua biasa lalu zaman muda ni. Belum balik tak apalah. Yang dah balik tu. Yang dah balik tu tak boleh lah. Dia kena qadha balik semua. Semua biasa lalu dah. Kan?
Jadi kena qada. Puasa kita. Dia kata macam mana tu bila dah mati buatkan fidyah ya. Wahabtuka hadza qabiltu hadza wahabtuka hadza qabiltu hadza. Yang ni hadiah sahaja. Adapun tuntutan qada tersebut lepas tak dengan fidyah kita yang buat selepas pada mati? Tak lepas. Tak lepas tau. Jadi kalau kita hidup ni kita dah tahu dah, dulu aku tinggal banyak tu sembahyang. Kena fikir dah. Sepatutnya kena fikir macam mana cara nak qada sembahyang tersebut. Kalau tidak masalah. Dan jika ada, itu yang maksiat tu. Itu yang maksiat menutup dalam diri kita. Sebab kita tak qada sembahyang. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau gantinya kepada tuannya, pulangkan balik. Dosa yang bersangkut paut dengan manusia ni cukup payah. Sebahagian dosa yang bersangkut paut dengan manusia pada bunuh orang, curi harta orang, berzina dengan isteri orang. Oh, ini berat ya. Berzina dengan isteri orang. Tapi kalau berzina saja bukan dengan isteri orang, itu dosa dengan Tuhan. Dia bertaubat, tutup cerita yang lepas-lepas tu dah, jangan cerita ke orang. Tapi kalau berzina dengan isteri orang, masalah. Dia kena cerita dengan suami dia. Melainkan kalau kita kata rasa berat ya, rasa berat sebab itu hak bersangkut paut dengan manusia, kita minta maaf atas jalan umum dan kita bertaubat betul-betul. Ala kulli halnya pasti kena potong amal kebajikan kita ni, kena bagi pada suami perempuan ni. Perempuan tu berdosa besar juga, kena bertaubat juga. Dia kena cerita pada suami dia. Ataupun kalau dia tak mau cerita, ingat dalam mazhab Imam Maliki, minta maaf atas jalan umum. Saya ingat kalau dia cerita habis bertetak. Jadi kita tengok keadaannya. Ulama, ikhtilafu ummati rahmatun lil alamin. Khilaf umat aku ni rahmat bagi sekalian alam. Okey, maka disyaratkan memulangkan atau gantinya atau minta halal daripadanya dengan tafsil. Tafsil mana hurai satu persatu. Pada mazhab kita Syafi'i. Bersalahan pada mazhab Imam Malik. Ini yang saya kata tadi. Yang saya cerita tadi mazhab Syafi'i kena cerita. Mazhab Maliki memada minta halal dengan ijmal. Ijmal ni mana ringkas. Hari raya, ya aku minta maaf zahir batin dosa aku dunia akhirat, dia kata aku minta maaf. Siap peluk-peluk lagi. Tak apa. Kita maafkan. Nah, kalau macam tu memadai tak? Saya ingat lebih baik cara macam ni. Hang umpat aku, hang kata apa aku? Hang kata apa? Letih kita. Kita nak cerita satu persatu tu letih. Kalau mati, orang yang kita buat dah mati, siapkan cadanglah amalan banyak-banyak kita. Kita ni yang hidup ni, yang kita biasa buat maksiat dengan dia ni, cadang amalan banyak-banyak. Confirm dia akan potong nanti. Dia akan potong. Apa juga kebaikan kita setimpal dengan kesalahan yang kita lakukan kepada dia. Dia potong, tengok apa yang ada pada kita. Kalau dah tak ada, muflis kita. Alhamdulillah. Di hari akhirat ni ada yang muflis. Walaupun amalan banyak. Nanti jangan kita buat maksiat dengan orang lain. Kata orang lah, apalah. Susah tu. Hari-hari buat dosa. Minta, dan ada padanya keluasan. Keluasan ni mana? Ada jalan pelepah lah. Maka jika tiada kuasa, ia memulangkan dan tiada menghalalkan oleh orang yang mempunyainya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohon pada Allah Ta'ala. Taubat betul-betul pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadikan ia akan dia yang ampunya harta itu redha pada hari kiamat. Di hari kiamat, redha. Jadi kita taubat betul-betul, cadanglah amalan yang banyak. Nak habis sikit. Dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai roh ke halqum. Roh kalau dah sampai ke halqum, tak ada lah. Dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat, seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat rukun taubat itu, nescaya sah ia dan tak dapat tiada daripada terima akan dia. Allah Ta'ala terima taubat kita.
Allah Ta'ala terima taubat kita. Kalau cukup rukun taubat yang kita buat tadi, dosa yang bersangkut paut dengan Allah, dosa yang bersangkut paut dengan manusia, roh tak sampai ke halqum lagi, matahari tak timbul daripada sebelah barat. Yang tu saja. Ya. Kerana firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, wallahu alam. Yang mana benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri sama kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina putul arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa nas'aluka ilmal khaibin inabatal mukhbitin taubatas sadiqin syukras sabirin wa nas'aluka bin nuri wajhika alladhi malaraka na'arshikan tazra'a bi qulubina ma'rifatan hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.